Cantik ni. Saya baru penonton di rumah. Saya baru cakap ke Fatin yang sepatutnya kami bawa bakul rotan dengan payung, duduk dengan sunglasses. Baru nampak macam. Takut dah tak boleh bercakap pula nanti suruh pose je kan. Okey, baik. Kita nak bagi tahu lah kan berkenaan itu antara laporan yang kita kongsikan. Mungkin ada yang sebelum ini tak berapa pasti. Dari mana sebenarnya kebaya ni? Kita memang nampak cantik je kan. Variasi dia punya rekaan dia. Kalau boleh dari dulu mungkin kebayanya besar-besar dan juga mungkin yang ketat-ketat. Sekarang ni mungkin mereka yang berhijab pun boleh juga mengenakan kebaya untuk apa-apa occasion kan? Okey, saya dah sempat baca komen-komen anda di Facebook. Jadi terus berkongsi komen anda, pujian untuk kami berdua yang anda berikan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Okey, baik. Kita bersama dengan dua orang yang akan berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan evolusi kebaya ni. Kita bersama dengan tim Fatimah. Mungkin ramai juga yang kenalinya sebagai seorang stylist kan? Apa khabar? Sihat. Cantik baju kebaya dia hari ini. Dan juga di sebelahnya Fatin. Kita bersama dengan Salikin Siddiq. Siapa yang tak kenal lagi seorang pereka fashion terkenal. Apa khabar Salikin? Baik, alhamdulillah. Baik. Ada 3 kebaya di sini. Awak adalah orang kata jurinya lah. Okey, kita nak bercakap mengenai evolusi kebaya. Mungkin kita boleh mulakan dengan Salikin terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat evolusi kebaya dahulunya? Kalau tahu Salikin mungkin dari dulu perkembangan dan juga rekaannya semakin orang kata berubah-ubah. Tapi asal usul kebaya itu sendiri bagaimana? Dia sebab kita tahu kebaya ni kalau asalnya memang daripada orang kata research semua memang daripada Arab kan. Kalau kebaya labuh macam baju kurung semua tu, tapi kalau kebaya sinonim kita tahu dia daripada tanah Jawa lah kan. Daripada yang kebiasaannya kita tahu orang Bali dulu dia pakai kain batik sarung dan dia tutup dengan kebaya. After that lepas tu barulah kebaya memang sinonim dengan tanah Jawa dulu. Barulah melepak ke Malaysia lah, ke tanah Melayu kan, masa para Semara dulu. Kebaya nyonya, kebaya ceti macam di Pening kan. Okey, baik, itu sedikit bagaimana baju kebaya ini dibawa ke negara kita Malaysia. Tapi hari ini kita nak tanya Tim, sebagai pembukaannya Tim, baju yang awak pakai kebaya apa ni? Awak ada selendang, kami tak ada selendang. Kena bangun. Awak kena bangun Tim. Kena bangun sama-sama. Okey, semangat ni. Kalau saya macam saya pakai ni kebaya Bali. Kalau macam Cik Salikin cakap tadi, kebaya Bali dulunya dia berkembang, tapi sekarang dah evolusi, dah bertukar. Kita pun dah ada orang kata benda dah berubah. Kita dah ada camisole, kita dah ada singlet. So kita mengikut peredaran lah, tak berkembang lah. Okey. Saya tertarik sebenarnya nak tanya dekat Tim. Saya boleh katakan Tim sebenarnya ratu kebaya sebab saya melihat kepada Instagram Tim dia memang super klasik. Dan Tim sebenarnya kebaya ni untuk pendapat Tim sendiri, bentuk badan tu sebenarnya perlu atau tidak? Saya meminati tapi saya seram kadang-kadang. Bagaimana sebenarnya kalau Tim sendiri? Actually kita tak payah rasa takut tau untuk kebaya ni. Kebaya ni sebenarnya taklah perlu untuk orang yang berbadan cantik, hawa kelas je. Saya pun tak hawa kelas. Cheating je, cheating. So sebenarnya kebaya ni dia datang dengan pelbagai jenis rekaan. So you kena pilih yang bersesuaian dengan tubuh badan you lah. Kita ada kebaya ketat, kita ada kebaya longgar, kita ada kebaya labuh. Sedita pun pakai longgar. Tak semestinya kebaya tu is meant to be ketat yang ketat. You ada pelbagai pilihan. Ikut keselesaan. Okey, dan bercakap mengenai jenis-jenis kebaya ni, mungkin Cik Salikin boleh kongsikanlah. Bila nak membuat pemilihan untuk membeli baju kebaya ataupun mungkin orang nak pakai untuk majlis perkahwinan mereka kan, kebaya yang macam mana sesuai sebenarnya? Macam kalau untuk perkahwinan ni sebenarnya kalau customer saya datang kepada saya ajukan mereka mahukan kebaya pendek atau labuh kan. Kalau yang nak pendek tu dia nak tradisional ke contemporary atau ikut evolusi macam mana. Tapi sekarang kalau kebaya moden tu memang banyak juga dan juga kebaya klasik pun dah back to roots. Sekarang banyak orang suka yang kebaya klasik pula. Okey, baik. Mungkin boleh Cik Salikin kongsikan apa baju jenis kebaya yang dipakai oleh model kita. Macam segitar katakan. Okey, yang ini satu kebaya tradisional kan. Cuma saya bagi embellishment dekat ujung lengan dengan ujung tu. Yang dengan selendang. Tu songket Terengganu. Dengan selendang pun saya buat tassel sikit. Yang ini kebaya moden lah ya. Yang ini kalau macam nak pengantin nakkan orang kata contem sikit, dia corset dress lah. Yang itu pun songket Terengganu saya pakai dengan French lace ya. Cantik. Macam
Hadira pakai. Okey, dia just cantik je. Sesuai untuk pengantin lah. Kalau pengantin sama dia nak pakai veil panjang ke macam kan. Okey. Dan dari segi pemilihan fabric ke dahulunya mungkin orang pakai jenis kebaya yang hanya macam kain sarung dan sekarang ni dah ada guna kain songket ataupun macam mana fabric dia songket ni orang-orang dulu orang-orang bangsawan memang dia dah pakailah macam kebaya-kebaya untuk pakai casual tu dia orang pakailah kebaya cotton kan, kebaya pendek. Dari dulu pun ada kebaya labu pun ada dari segi tekstur dia ada kain kasa, kain benang-benang kapas kan. Manakala kalau majlis-majlis tertentu pun mereka pakai songket juga. Dulu-dulu songket ni untuk orang istana je. Okey, baik. Tim, kalau kita tahu juga Tim sebagai kita stylist lah kan. Mengetengahkan orang kata warisan kebaya ni kadang-kadang ada tak Tim macam okey kita nak kenakan. Kalau tengok dia tak pernah pakai kebaya tapi nak orang kata mengetengahkan kebaya tu. Ada. Selaku ratu kebaya kan Tim. Macam mana sebenarnya penerimaan mereka? Apa mungkin pelanggan-pelanggan ke yang menerima? Macam saya banyak stylekan selebriti. So selalunya setakat yang saya tengok sekarang ni dia orang dah mula menerima. Kalau macam saya bagi idea ataupun macam cadangan macam apa kata majlis ni you pakai kebaya ke kurung ke dia orang dah mula menerima. Kalau dulu bila macam kalau selebriti nak yang moden saja tapi sekarang dia orang dah mula menerima dah boleh pakai macam even kalau kadang-kadang majlis-majlis entertainment hiburan pun dia orang dah mengenengahkan macam kebaya, kebaya moden, dia orang dah mula pakai. Tapi Sugi setuju atau tidak? Kalau kita tengok ni kan BT yang dikongsikan, Tim bukan sahaja hanya daripada atas sampai bawah, dia memang kata memvariasikan. Tapi nampak aura klasik tu dekat situ kan. Apa dia kena sentuhan kebaya dia tu. Tengok tu antara yang mana di mix and match kan lah kan. Tapi Tim, saya nak tanya juga, awak sebenarnya mula mencintai kebaya ni adakah sebab ibu awak suka macam mana tu? Boleh kongsikan? Sebenarnya saya memang suka macam benda-benda tradisional sebab arwah mak lah. Sebab dia sepanjang saya hidup dengan dia waktu dia ada, dia memang kalau majlis-majlis dia akan mengenakan kebaya. Saya ada bawa salah satu kebaya dari dia yang hitam ni actually daripada arwah mak saya. Berapa usia dia tu Tim? Saya tak sure tapi kalau you tengok dari dekat kebaya ni memang dia tradisional, dia tak bukan jahit mesin ke apa. Okey, saya nak tanya producer, boleh tak kalau kami nak jalan ke sana? Boleh ke? Producer? Okey, boleh. Jom. Jadi jom kita sama-sama. Kita nampaklah sikit kan dia punya apa? Baju. Jom sekali. Kita jom Sim, kita nak tengoklah kan kebaya. Oh betul. Yang ni kebaya saya. Ini kebaya. Okey nampak. Yang mana tu? Yang hitam yang ini. Yang tu. Okey. Cantiknya. So kalau you tengok dia punya detailing, you tengok dia punya joining dekat tangan, dia bukan jahit mesin. Dia betul-betul klasik. Okey. Mungkin kalau nak compare dengan baju you guys pakai sekarang, memang jahit mesin. Kalau dia memang cantum yang tu. Cantiknya. Dia punya orang kata kekemasan dan kehalusannya tu pun berbeza ya. Kalau kita tengok. Macam Sugita cakap tu ya, baju yang ni lah ni kebaya pendek, itu kebaya labuh lah. Yang kata kebaya labuh tu songket dia ada embellishment dengan soski kan. Yang ini kebaya moden lah. Kan Fatimah ni? Ya, yang ini dimodernkan. Desain dimodernkan. Nampak? Dia ada songket dress macam Hadira pakai tadi. Desain you boleh buat as selendang ataupun veil. Okey, ini yang menarik perhatian saya adalah selendangnya. Nampaklah selendang ni pendek sahaja. Pendek. Yang kat belakang pun pendek. Ini actually saya rasa selendang ni daripada inspiration daripada keringkam kan. Keringkam dulu-dulu orang pakai pendek je kan. Okey, dia sekadar letak sahajalah. Letak di atas sanggul gitu. Baik. Bolehlah macam ni saya pakai. Boleh. Kalau ada orang nak kahwin dengan saya tu. Okey. Kalau kita tahu juga Salikin kan di rekaan-rekaan Salikin juga mengetengahkan klasik. Penerimaan orang-orang muda ni bagaimana sebenarnya? Tapi sebab saya dekat hampir 20 tahun kan pasal orang kata saya suka kata fokuskan dan juga mempertabatkan lagi apa-apa baju tradisional lah sama ada kebaya, kurung. Saya rasa sekarang ni baguslah sebab pihak tertentu, kerajaan dan swasta dia lebih suka orang kata mewarkan dan juga mempromosi baju-baju tradisional. Sekarang pun dah banyak macam pameran-pameran. Kalau you pergi dekat Stahil, Stahil ada pameran baju Saloma. Kalau you boleh tengok tu. Yang cantik ni adalah sekarang ni orang bukan sahaja memakai baju kebaya untuk majlis-majlis yang besar. Untuk harian pun orang pakai. Macam Tim sendiri kan. Tim pakai. Sebab tu saya kata pemilihan kain, tadi kita bincang pemilihan kain pun penting. You kena pilih kain bersesuaian dengan
acara dan hari yang you nak pakai lah. Takkan you nak pakai songket hari biasa kan. Tengok cuaca kan. Tengok cuaca juga sebenarnya. So you kena pandai tengok tempat tu, kena pandai tengok majlis apa yang you nak pergi. Tapi Tim sendiri kan kalau macam pemakaian Tim memang kita tengok luar biasa. Kadang-kadang boleh hari-hari juga orang kata pelbagai warna dan juga ada tak pernah kawan-kawan ke kata Tim tak panas ke Tim? Macam rajinnya nak kena ni. Apa pandangan Tim? Mungkin sebab di kalangan kawan-kawan yang mengenali saya, dia orang tahu saya seorang penata gaya. So of course saya kena tampil presentable lah. Saya nak siap korang, of course saya pun kena siap lah. So dia orang tak adalah isu yang kenapa you nak kena bersiap hari-hari, tak ada. Tapi itu sebenarnya kan orang kata image Tim sendiri yang mana dia membawa image Tim dan kebaya tak boleh dipisahkan. Betul. Banyak lagi kita nak tanyakan pada dua orang tetamu kita. Tapi sebelum itu Fatin, apa kata kita dengar ataupun kita kongsikan trivia bersama dengan penonton sekalian. Jom kita dengarkan. Awak nak teruskan komen awak? Saya orang kata terpegun melihat dia punya rekaan-rekaan. Kalau kita tengok memang cantik kan. Lagi-lagi kalau klasik. Saya memilih untuk lebih klasik lah. Kalau sekarang ini macam plain je, mungkin kita kena letakkan brooch ke dan sebagainya, croissant kan. Okey, hari Jumaat kalau awak bersiaran, stylist akan cuba usahakan. Baik Tim, mungkin di sini juga kita nak tanya Tim lah kan. Biasanya bila kita sebut kebaya, ramai yang kata kebaya tak naklah seksi sebab nampak bentuk badan, ataupun ada yang tak selesa sebab tak nak perut aku buncit lah, nampak pinggung aku besar, tak confident kan, tak yakin. Jadi tapi sebenarnya kebaya ni dah berzaman-zaman orang pakai. Jadi mungkin Tim boleh berikan tips ataupun nasihat kepada mereka yang nak pakai tapi tak begitu yakin untuk pakai. Okey, macam kita sebut awal tadi, dia ada pelbagai bentuk kebaya. Dalam masa yang sama juga saya nak nasihatkan sebenarnya pemilihan pakaian dalaman juga penting. Bila you nak pakai bila you nak pakai sesuatu baju, contohnya kalau you pakai kebaya mungkin you ada korset, you ada dia punya innerwear lah yang bersesuaian, yang kalau boleh yang bila you pakai on top tu you dah rasa selesa. Sebenarnya dan innerwear ni juga somehow dia boleh cheating badan kita. Okey, itu tips yang sangat berharga saya rasa kan. Mungkin pemilihan tu bukan saja pada baju tapi keseluruhannya dalam dan juga luaran. Okey, Salikin pula bagaimana kalau kita melihat kepada proses menyediakan baju-baju kurung, baju kurung pahang dan sebagainya, tapi kebaya ni ada lain dan juga rumitnya cabaran-cabarannya. Kebaya dari segi kebaya ni sebenarnya kalau cerita pasal kebaya technically dengan pembuatan dia dan pemotongan dia juga, rupa bentuk dia pun banyak macam-macam jenis lah. Kalau dia ada kebaya longgar, kebaya ketat, kebaya pesak kan. Kalau macam kebaya, sebab gaya kebaya ni sebab baju tradisional sebenarnya dia boleh orang kata menutup garisan mata ke apa, jadinya bila orang tu nampak dia, orang tu gempal, dia akan nampak slim. Orang slim dia nampak bisi. Sebab dia dari segi macam kita nak pakai kan, macam Fiza pakai ala sendal sikit. Fitting lah. Fatin. Dia rindu Fiza. Pizza dulu ya. Lepas tu macam Segina pakai nampak, Segita pakai loose. Contohlah kan, still comfortable kan. Sangat comfortable. Macam Fatimah nampak, dia tahu body dia cantik sikit dia pakai. Betul-betul tapi memang actually memang
kita boleh macam selalu saya buat kan, saya tengok bentuk tubuh si pemakai. Macam saya pun bila saya nak menata riaskan seseorang my client, saya pun kena tengok bentuk badan dia lah. Tak adalah bila badan dia macam tak berapa sesuai nak pakai kebaya ketat, nak paksa dia. I akan saja benda yang sesuai dengan badan dia. Warna juga macam jenis kain-kain sekarang, kain-kain apa orang kata fabric tempatan, songket, batik pun memang kita galakkan lagi kan. So saya kata memang just cantik lah. Memang masa dah tiba high time untuk pakai fabric tempatan dan juga orang kata fashion tradisional. Betul. Kalau fashion tradisional ni Sugi kan, dia tak payah berlebih-lebihan. Dia cukup dengan sedikit-sedikit saja aksesorisnya dan juga kita dah boleh bawa dah untuk hari raya dan sebagainya. Fatin. Kan? Ada seorang bernama Syaharina berkata sanggul Fatin cantik. Di mana sanggul awak? Di mana tu? Dia rahsia. Sebentar kita sanggul. Rahsia. Ini pada persoalan. Gelap Tim, kalau bila pakai baju kebaya, macam tadi, saya cadangan saya kepada makeup artist hari ini, saya nak buat curl sebelahkan sahaja. Tapi cadangan stylist adalah untuk buat rambut saya dalam bentuk sanggul. Jadi bila kita pakai baju kebaya ni, apa yang cantik? Gaya rambut yang cantik. Kalau saya lah, ini pandangan saya ya. Kalau kebaya ni dia cantik kalau you updokan rambut you lah, you naikkan rambut. Sebab tu kalau you tengok orang dulu-dulu pun dia jarang lepas rambut bila pakai kebaya sebab dia nak bagi ilusi leher you jinjang. That's why dia sanggulkan rambut dia. So sebab tu V and then nampak leher you panjang lah. Baik, dan kerongsang ni adakah ia wajib kalau kita pakai baju kebaya? Dia pemanis lah, dia bukan wajib. Pelengkap gaya pakaian. Tapi takkanlah nak pergi pasar nak beli barang nak pakai kerongsang kan? Boleh. Tapi cari kerongsang yang sesuai lah. Tak adalah yang diamond penuh yang kayu, yang banyak kan, banyak stone. Okey, baik. Ada komen. Ada lagi daripada Syam dan Angah. Sugi. Awak dah boleh tukar nama. Nur Suryani. Nampak berbeza bila Sugi mengenakan kebaya. Sugi berwajah baru tanpa sejeri berubah kerana pukulan baju kebaya. Wow. Pertahankanlah warisan persalinan baju Melayu. Persalinan Melayu ni. Betul? Tadi saya dah cakap dengan awak kan. Saya tengok awak banyak kali tadi. Cantik betul. ini orang kata menjadi satu kebanggaan jugalah bagi kita yang membawa tradisi daripada dulu, warisan kita daripada dulu sehingga ke hari ini untuk memakai baju kebaya ini. Dan kalau saya mungkin tim boleh bersetuju dengan saya. Yang ini saya boleh pakai dengan seluar jeans, dengan skirt, boleh saya mix and match kan? Ya, betul. Baik, di penghujung ini mungkin Encik Salikin dan juga tim boleh kongsikan apakah harapan anda supaya lebih ramai lagi generasi baru ni akan memakai baju kebaya. Saya syorkan orang kata satu rumah mesti ada kebaya, baju kurung dan juga baju tradisional, juga pakaian batik dan songket. Sebab kalau kita tak mulakanlah sebagai kamu ibu-ibu ni kan, tak mulakan, saya rasa memang dah sampai masa untuk mendidik kita bagi orang kata seni budaya pakaian ke tiap-tiap rumah. Betul. Sebab apa kalau macam tim baju arwah ibu tim, saya ada juga baju nenek saya tapi saya tak muat Salikin. Tak frame kan? Frame. Boleh frame kan? Tak boleh alter. Tak boleh sebab dia memang begitu kecil orang-orang dulu kan. Simpan. Tapi memang nampak dia punya, kalau mungkin sekarang ni mahal lah kot kan. Sebab dia punya halusnya seni dia dulu tu. Sebenarnya kalau you frame kan, you gantung kat rumah pun tu salah satu nilai extra yang you simpan. Ada, Salikin ada juga. Ada kebaya saya frame kan. Okey, baik, dan sedikit daripada tim sendirilah harapan tim supaya lebih ramai. Macam saya pun sama, kalau boleh macam tapi nak bagi cadangan pun saya rasa benda tu memang dah tengah buat, which is kita banggalah, kita dapat berbangga diorang dah mula memperkenalkan baju-baju tradisional, dah ada pameran, dah ada macam pertandingan Ratu Cantik semua. Hingga wanita hari ini pun dah macam nak bagi orang info pasal kebaya dan baju-baju tradisional ni. Tapi tim, kalau tim melihat di luar kan, kadang-kadang fashion yang tim bawakan dengan tradisionalnya, tengok ada orang pakai, tim bangga tak? Sangat bangga. Sebab kan? Kalau you perasan, kalau you sendiri hari ni, saya tanya kan, kalau kita dah pakai baju tradisional ataupun baju kebaya ni, dia macam seiring dengan kita punya cara lenggok jalan, cara you bawa diri, tiba-tiba jadi sopan. Ya, benar.
benar. Tahu kenapa tiba-tiba jadi sopan. Selalu hari ini kami sangat sopan. Hari-hari pun kami sangat sopan. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cik Salikin dan juga tim. Terima kasih banyak-banyak hari ini. Dan bagi anda di rumah, kami belum lagi melihat apa-apa gambar daripada anda. Jadi sempat lagi kalau anda nak upload gambar dan tag kami di Facebook ataupun Instagram WHI. Kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi berkenaan dengan evolusi kebaya nak kami kongsikan bersama anda. Terus bersama kami, kita berhenti rehat seketika.